Bersama dengan kami, Irfan Faruqi dan Faiz Arif. Darah muda, ini suara orang muda. Saya tak nyanyi hari ni. Kalau Ain ada boleh nyanyi. Kalau ada Ain ada kat sini, saya dah nyanyi lah, joget dah pun. Tapi untuk malam ini, kita masih lagi menyambung perbincangan kita untuk isu saya kira yang kedua terbesar dan paling penting untuk Belia selepas daripada PKPB baru-baru ini. Lepas dah boleh keluar, dah boleh rentas negeri, dah boleh berjalan-jalan. Hari ini kita nak bicarakan tentang ke mana nak pergi, ke mana nak berjalan, ke mana nak habiskan duit. Betul. Dan pastinya akan berubah budaya berjalan di Malaysia dan juga kita travel ke luar negara pastinya akan berubah. Dan bersama dengan kita hari ini membawakan tetamu istimewa yang memang ada pengalaman, memang dikenali sebagai seorang traveller backpacker. Saya kenalkan bersama dengan kami, iaitu kita ada di sini adalah Moji yang merupakan pengembara backpackers. Kalau kita tengok Instagram kan, influencer tu inilah orang yang sesuai untuk berkongsi mengenai ilmu-ilmu backpackers. Betul tak Irfan? Betul. So untuk permulaan ini, bagaimana? Adakah rasa ketagih nak berjalan selepas daripada lama duduk di rumah tak nak keluar rumah? Okey, sebelum tu terima kasih sebab jemput saya. Nak ikutkan saya sendiri memang orang kata membuat-buat nak keluar. Bukan sekadar keluar rumah, nak keluar berjalan, nak tengok tempat orang. Tapi disebabkan dengan situasi COVID-19 ni, kita tak boleh pergi keluar negara buat sementara waktu. Dan kita hanya boleh travel dekat dalam Malaysia lah, bercuti. Tapi dalam saya punya cara travel, iaitu backpacking, bagi saya ini adalah satu peluang yang terbaik untuk kita paksa diri kita teroka negara kita dulu. Salah satu dia sebab kos dia lebih murah kalau kita pandai pilih. Sebab backpackers memang akan pilih sesuatu yang murah lah. Dan kita pun ada banyak benda yang ditawarkan dalam negara kita. Dan sambil itu kita akan dapat membantulah ekonomi ni, pengusaha-pengusaha tempatan ni. Soal ekonomi, soal membangunkan industri pelancongan satu hal kan. Tapi di awal ini mungkin Moji boleh kongsikan dengan kita punya penonton berkenaan dengan travel sebagai backpackers ni, khususnya soal risiko dengan COVID-19 ni. Adakah akan berubah gaya travel risiko backpacker? Tu kerisauan tu ada. Tapi saya yakin akan ada yang backpackers memang akan keluar yang lebih awal daripada yang lain sebab dia nak merasai macam mana norma baru travel secara backpacking dalam Malaysia dengan SOP-SOP yang mungkin cukup berbeza yang tidak pernah dialami. Okey, Moji, bila menyentuh cakap SOP kan, jiwa backpackers tu sendiri dikenali sebagai jiwa yang kental. Macam apa barang ni nak lepak-lepak hotel 5 star semua kan. Kita nak cari tempat yang memang orang kata apa tu? Benda yang berkongsi, berkongsi semua. Legit lah. So bila SOP ni ada, tak ke macam rasa mengganggu? Bila kita nak bergaul, nanti nak kena jarak 1 meter, nak kena pakai face mask. Apa pandangan Moji? Yang itu bagi saya memang satu sedikit pengalaman yang berbeza sebab kita kalau travel backpack, macam kita check in tadi kan hotel ataupun kita yang selalunya kita backpackers cari hostel. Hostel ni adalah tempat penginapan yang kita berkongsi. Berkongsi kadang-kadang 4 orang, kadang 5, kadang-kadang sampai 10 orang. Tapi dengan norma baru, dengan SOP yang baru ni, mungkin pihak pengusaha tempat penginapan tu dia akan limitkan menjadi hanya 4 orang. Untuk kita yang rasa kita berani dan pihak pengusaha tu ada buat SOP, mungkin 4 orang tu bilik yang besar. Jadi kita bolehlah cuba check in juga, tapi jagalah kita punya jarak supaya tidak terlalu rapat. Dan macam kita pun sedia maklum kalau yang hostel-hostel ni toilet apa semua kita berkongsi kan. Jadi bila berkongsi ni mungkin kita sendiri tahu bagaimana untuk kawal diri kita supaya ambil giliran. Jangan besar-besar dalam tandas tu. Mungkin nak buah gigi, selalu buah gigi sederet. Yang kali ni kita tertunggulah kat luar. Jadilah macam piramid, duduk kat luar, beratur dulu. Duduk. So itu merupakan tips daripada Moji. Nak travel lepas ni kena buah gigi tak bersusun lepas ni ya. Kita kena tunggu giliran lah. Dan kita nak dengar juga pandangan daripada tetamu kedua kita yang merupakan, saya kenalkan, Nur Zalfarina Azmi, merupakan pengasas Lady Backpackers Travel and Tours. Selamat datang ke Darah Muda, Zalfarina. Hello. Hai, Assalamualaikum. So Zalfarina, tadi Moji kata nak travel nampak gaya lepas ni makin payah, makin susah, khususnya backpackers kan, yang mana lebih pada adventure, tapi ada juga cabaran-cabarannya. Zalfarina sendiri, macam mana pandangan Zalfarina ketika kita nak travel selepas COVID-19 ini? Okey, ni dari pandangan saya ya. Okey, selepas daripada COVID-19 ni mungkin akan ada SOP-SOP dan
Yang penting kita backpackers ni kena mengamalkan norma baharu, which is selalu jaga kebersihan, pakai face mask, bawa hand sanitizer dan yang penting jaga penjarakan. Okay, dengan kita mengamalkan norma baru ni, insyaAllah penularan wabak COVID-19 ni pun dia akan berkurang dan kita nak travel pun tak adalah takut sangat. Travel norma baru. Mungkin itu konsep dia yang kita nak cerita sekarang kan. Okey, Zulfarina, Muji sendiri. Bila kita bercakap mengenai travel norma baru, keperluan untuk memiliki face mask dan keperluan untuk memiliki sanitizer. Jadi bila kita biasa dalam kalau kita pergi backpackers kan, kita bawa beg 2 liter 10 liter, mungkin dah cukup-cukup dah. Bila nak tambah lagi face mask, bukan kali macam membebankan. Kan tak best kan travel dengan face mask. Komen? Okey, bagi pendapat saya lah. Saya ada based on my experience, saya baru balik pada Korea bulan 2 hari tu sebelum COVID-19 ni merebak, sebelum penutupan sempadan negara. So dekat Korea ni dia ada sediakan free face mask tau, dan hand sanitizer tu memang ada dekat mana-mana. Dia ikut juga negara tu. So tapi bagi kita pun kena standby juga. Bawa hand sanitizer dan bawa face mask. Cuma tak perlulah bawa banyak. Tapi bajet tu untuk face mask dengan Europe, ke Rusia, sama juga ke macam Korea tu? Kalau nak ikutkan norma baru yang kita sekarang ni kita buat, contoh pakai hand sanitizer, face mask. Kalau nak ikutkan pengalaman saya di Indonesia tahun 2007 saya berada sana, diorang bangunan-bangunan kerajaan dan juga sekolah dah pakai hand sanitizer. Okey. Jadi waktu tu saya rasa macam diorang memang betul-betul jaga kebersihan. Masuk ke bangunan, masuk ke sekolah dah ada hand sanitizer. Yang kalau pakai face mask, bagi saya kita pergi travel backpack, kita selalu pergi ke bukan sekadar bandar, kadang kita pergi ke luar bandar, kawasan-kawasan berdebu. Sebelum ni pun memang saya ada pakai penutup hidung untuk cover daripada debu apa semua. Tapi dengan norma baru ni kita mungkin kena ubah, bukan pakai topeng yang untuk sekadar fashion. Dia untuk kena mencegah daripada virus tu sendiri. Jadi bawa je lah, lagipun benda tu pun nipis. Tapi bawa dengan secukupnya lah. Bawa daripada sini, jangan bawa beli kat sana, mungkin lebih mahal. Jadi bawa daripada sini. Kalau pergi 10 hari tu bawa lah lebih 20 ke. Tapi tu yang soalan Fahiz tadi, maknanya kalau makin bertambah barangnya makin besar lah bagnya kan? Bagi saya tak ada hal lah, sebab backpackers dia macam-macam dia bawa. Kalau sekadar benda tu ringan je. Kalau hand sanitizer, contoh kalau lah backpackers wanita boleh bawa sebotol shampoo yang besar, apatah lah. Hand sanitizer 10 ml kecil je. Zulfarina, ini satu tuduhan ke atau fakta betul, yang Muji sebut ini? Bawa satu botol shampoo je. Dia bukan nak kata satu botol conditioner. Tu belum conditioner lagi. Okay, macam mana tu? Oh, tak adalah bawa satu botol besar. Just kita standby lah kecil. Yang kecil dalam 2-3. Sebab kita tahu lepas COVID-19 ni mesti akan ada hotel ataupun dekat public transport punya stesen kereta api ke bas ke, mesti akan ada sediakan hand sanitizer. So kita just kena standby je yang kecil, yang mini. Untuk penggunaan peribadi lah. Yes, untuk penggunaan peribadi. Betul-betul. Kalau ikut apa yang Zulfarina sebutkan di awal tadi, Zulfarina bawa juga backpackers wanita-wanita yang masih belum ada keberanian untuk travel secara solo. Ya, apakah perbezaan yang akan berlaku selepas daripada COVID ini? Adakah Zulfarina melihat bahawa bilangan dan jumlah backpackers wanitanya akan berkurangan kerana bukan sahaja isu keselamatan dirinya tapi juga isu kesihatan mereka? Betul. Adakah makin bertambah nak jalan-jalan tu? Okey, bagi saya mungkin akan berkurangan, tapi saya pun akan saya pun akan limitkan satu trip saya akan bawa dalam 5 hingga 6 orang. Memang saya akan nampak memang akan berkurangan. I see. So travel, tapi biasanya Zulfarina akan travel lebih ramai kan? 10 ke 20 ke macam tu? Yes. Yes, betul tu. Maksimum yang saya pernah bawa 15 orang. Oh, ramai. Kalau Zulfarina sendiri sebab bawa backpackers kan, maknanya sebab Zulfarina sendiri memahami industri pelancongan itu. So soalan saya kali ni lah nak melihat daripada perspektif industri sendiri. Sebab sekarang ni hotel nak kena sedia hand sanitizer, mereka nak kena sanitize segala macam, sofanya, katilnya, segala macam. Jadi adakah Zulfarina setuju sekiranya industri pelancongan nak tingkatkan segala macam kos untuk menjaga pelanggan mereka daripada COVID-19 ini?
Okay, yang tu memang saya setuju sebab kesihatan tu utama Yang utama yang kita kena jaga untuk customer lah. Dan at the same time saya pun kena naikkan juga harga sebab pihak hotel ataupun pihak public transport pun akan naikkan harga. So saya setujulah dengan benda tu. Okey, cukup. Tadi kita cakap pasal Korea, kita dah cakap pasal persepsi luar negara. Okey, so kita berbalik kepada negara kita, negara Malaysia. So sebab sekarang ni kita dah pun boleh ke berentas negeri dan inilah masanya untuk kita cuti-cuti Malaysia. Okey. So Moji, bila kita boleh cuti-cuti Malaysia ni, di mana sepatutnya lokasi pilihan yang Moji sebenarnya nak pergi? Kalau tanya saya peribadilah, kalau betul-betul saya rasa saya nak pergi, saya rasa pergi Penang lah. Penang makan lah. Betul. Makan dan juga tengok tempat-tempat pelancongan yang ada kat sana yang saya tak pernah merasai lah. Contoh mungkin masuk hutan simpan dia ke, ataupun mungkin naik Bukit Bendera yang terkini sebab dulu saya naik tak sama dengan sekarang. Jadi kita nak juga merasai benda tu sekarang ni sebelum orang bertambah ramai. Mungkin sekarang orang dah mula keluar tapi ada yang berjaga-jaga. Jadi saya ambil peluang lah, orang tengah tak ramai, tak payah beratur 2-3 jam. Betul-betul. Jadi ini satu peluang yang sangat bagus untuk kita bercuti dalam Malaysia untuk dapatkan pengalaman as a backpackers dan juga belajar skill-skill baru. Contoh nak pergi Penang naik kereta api. Kalau boleh juga daripada KL ke Penang naik kereta api. Tapi kalau untuk orang yang mungkin tidak duduk KL tapi nak pergi travel luar daripada kawasan dia, cubalah datang ke Kuala Lumpur kalau tak pernah datang, contoh kan. Ataupun datang ke Kuala Lumpur jadi sebagai pelancong dulu. Rasai apa yang ditawarkan oleh Kuala Lumpur. Tapi kalau rasa mahal tu, pergilah negeri lain. Malaysia ni banyak besar. Kita saya pergi. suka point Moji tadi yang kata sekarang tak ramai orang. Yes. So kita ambil peluang ni untuk berjalan pergi tempat-tempat yang biasanya sesat. Ada juga hotel yang dah kasih diskaun-diskaun harga yang murah. Jadi waktu ni lah kita nak merasa duduk Moji hotel. kongsikan kepada kawan-kawan kita. Jadi waktu ni lah kita nak merasa naik mungkin ada hotel 3-4 bintang yang harga dah 20% murah, 40% murah, ada yang 50% murah. Jadi as a backpacker yang mungkin tak pernah nak merasai duduk hotel 5 bintang tu, inilah waktunya kita pergi bercuti dulu, rasai dulu. Sambil tu kita bantu ekonomi orang tempatan. Dan ni paling penting adalah kita nak dapatkan kita punya pengalaman tu dulu. Macam mana kita nak kawal diri kita ataupun nak manage timing, kita punya communication kita dengan orang ramai dan nak uruskan kita punya barang peribadi kita lah waktu sebelum kita pergi berehat, mungkin satu kongsi lebih teliti. Apa maksud kemahiran timing tu bagi traveller? Okay, as a traveller, kita selalunya akan maksimiskan penggunaan waktu tu dengan banyak aktiviti. Bangun awal, makan tak ada spend terlalu lama masa. Macam kadang ada orang jenis memang santai kadang makan sampai 1 jam. Kita kadang kalau backpackers dia kadang makan on the go. Kadang dia grab and go. Dia dapatkan satu makanan yang dia boleh sambil berjalan, dia makan dalam perjalanan. Contoh makan dalam bas. Jadi dah sampai, dia tak ada masa macam nak pergi check kemudian makan dulu apa semua. Dia terus check in, dia tinggal bag barang semua, SOP dah cantik, keluar terus explore, jalan-jalan dulu. Sambil jalan-jalan tengok, dapatkan udara dulu. Lepas tu baru pergi ke destinasi lokasi yang dia nak pergi. Contoh nak naik Bukit Bendera. Terus tahan bas, naik terus. Dia takkan ada masa macam lunch hour lah, jom jap. Tak ada. Okey, sebelum lunch hour sampai, break time dah sampai dulu. Yes, kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Kembali lagi dalam Darah Muda. Kalau tadi kita tengok Moji dah macam Abang Trivago. Beria ni promote hotel lah apalah dengan Trivago semua macam tu kan. Tetapi saya nasihatkan, apa kata anda semua tengok Airbnb, mana tahu ada potongan harga dan itulah peluang untuk kita travel. Betul tak Moji dan Irfan? Betul. Dan masih lagi bersama dengan kita Moji dan juga Zafarina. Dan Zafarina, Moji ada soalan. Silakan Moji, saya bagi ruang satu soalan. Okey, soalan saya ni saya memang nak memahami dan nak mengetahui juga macam mana wanita muslimah bertravel backpack. Selalunya ialah keluar negara. Saya nak tahu juga, adakah selepas ini waktu dalam situasi normal baru ni, adakah wanita-wanita backpackers yang berkumpulan ni akan lebih nak tegak hati untuk explore dalam Malaysia ni? Okey. Saya rasa yes, memang akan explore Malaysia sebab memang kita tak pergi lagi, kita tak boleh nak keluar ke luar negara sebab sepadan negara tak dibuka. So memang diorang akan explore Malaysia dulu. Terutama sekali saya rasa pulau kat Malaysia. Contohnya pulau dekat Terengganu, dekat Sabah. So memang saya rasa memang diorang akan backpack ke dalam Malaysia dan akan explore dulu tempat-tempat yang Malaysia sebab banyak tempat kat Malaysia ni yang cantik.
sebab kita tak tahu je, sebab orang Malaysia ni dia suka travel ke luar negara, dia akan fokus ke luar negara. So bila COVID ni dia ada jugalah kelebihan COVID ni sebab kita akan fokus lepas ni ke dalam Malaysia pula. Boleh tak Zarfarina sebutkan 5 tempat paling cantik di Malaysia yang direkomend oleh Zarfarina untuk travel lepas COVID ini? Okey, bagi saya ni suka nature tau. So saya memang akan prefer pulau kat Malaysia. Contohnya Pulau Semporna. Pulau Semporna ni memang cantik sebab dia ada mabul, pom-pom, timba-timba. Pulau kat Terengganu juga, Langkawi. Perhentian. Lagi 2 Terengganu tu dekat Perhentian lah. Perhentian dan Pulau Kapas. Redang pun cantik. Betul tak? Setuju tak? Redang pun cantik juga. Yes, betul tu. Ada satu tempat Moji tak tahu, apa pom-pom? Pom-pom apa timba-timba. Timba, besin. Yes, apa? dekat Sabah. Dekat Sabah, Pulau Sempurna. Kena explore. Sebab memang cantik gila. Okey, Zulfarina. Lagi. Lagi. Okey, Zulfarina, sebenarnya saya nak tanya. Okey, kalau kita tengok perempuan kalau pergi travel, dia lebih memfokuskan kepada OOTD. So, macam mana kalau selepas ini kita nak mengurangkan baju, nak mengurangkan konon nak jimat space kan? Ada tak Zulfarina sendiri rasakan mungkin kita boleh buat baju banyak sebab travel dalam Malaysia, tak apa ke, atau masih nak mengekalkan lagi prinsip backpackers itu ke macam mana? Okey, selepas COVID ni saya rasa memang kena bawa baju banyak sebab sehari kita travel tu kita memang kena tukar baju sebab virus kan. So memang kena standby baju banyak. So bag tu saya rasa memang kena bertambah 2 bag. Itu pendapat saya, pandangan saya. Ada yang tak setuju? Ada orang tak setuju, kita tak setuju. Moji, ada komen ke? Saya bukan tak setuju, saya terkejut, tergamam macam bertambah lagi dalam Malaysia pun 2 beg. Alamak. Sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau kita pergi dalam Malaysia ni mungkin dalam 3-4 hari lah ataupun kata hujung minggu. Kita hanya bawa persalinan yang saya rasa 3 yang asas, iaitu 3 hari, dan lebihkan 2 ataupun kalau tak nak cuci jadikan dia 3. Maksudnya doublekan aja. Dan kalau untuk lelaki 1 beg 15 liter, 20 liter dah lebih daripada cukup. Untuk wanita mungkin 1 beg 15 liter dan satu lagi beg barang-barang peribadi. Tak perlu. Tak tahulah kalau masuk di beg kecil. Tapi saya ingatkan tadi beg besar ke kan. Tapi saya faham kita banyak baju, so kita kena cuci kan. So mungkin saya berpihak kepada Zulfarina, mungkin kita nak bawa banyak-banyak baju ni sebab kita takut tau, kita jaga hygiene lah. So mungkin hantar cuci, sekarang dah moden, ada banyak yang dobi-dobi. Saya tu yang kena moden. Dan dekat hostel-hostel pun dah ada laundry service, tinggal bayar je. Kita tak payah basuh sebenarnya. Sebelum ni memang tak basuh. Sebelum ni tak basuh. Sekarang ni kena basuh lah, kita kena jaga kebersihan lah sebab kita takut benda yang melekat. Itu bezanya COVID. Bezanya sebelum sekarang. COVID dan selepas COVID. Betul. Moji biasa bawa kamera bila travel. Yes, so adakah mana mungkin boleh kongsikan tips juga kawan-kawan kita semua nak jadi macam Sagita kan, ada YouTube channel masing-masing. So, dan nak juga dia macam Moji boleh buat YouTube channel travel backpack. Apa pesan ataupun tips untuk mereka yang baru? Pesan saya sekarang lebih kepada isu keselamatan lah sebab sekarang dah zaman moden, semua bawa kamera. Semua nak orang kata create content sendiri, nak create, dan gadget akan semakin bertambah-tambah ataupun mesti masing-masing nak memiliki gadget yang cukup gah. Dan bila masing-masing dah terlalu ramai cuba ke arah itu, sebenarnya kita dah jadi satu target untuk dirompak sebenarnya kalau pergi ke satu tempat. Mana-mana sebenarnya ada potensi untuk kita dirompak. Jadi kita cuba minimaliskan bawa equipment kita ataupun jangan terlalu menonjol barang-barang kita. Okey Moji, kalau lelaki pun dah risau mengenai keselamatan, apatah lagi si wanita. Jadi Zulfarina boleh kongsikan tak tips sebagai wanita untuk menjaga keselamatan ketika travel ni? Okey, saya sama macam Moji. Saya travel, saya memang tak ada bawa kamera, saya guna kamera iPhone saja. So apa-apa gambar, video memang saya akan phone je lah sebab keselamatan kan, sebab saya pun perempuan. Itulah. Saya buat phone saja. So travel untuk tujuan vlogging hanya bawa phone, ada apa lagi? Kalau Zulfarina sendiri bawa apa? Betul. Kalau kita tengok dekat YouTube tu kan kejap-kejap, welcome back to my channel and today I bla 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 macam tu. Tapi tu tak nampak phone, tu ada GoPro lah bagai lah kan. Macam mana tu?
Okay, saya ada bawa phone. Phone ni sebenarnya dia tak stable sangat. Kalau bawa guna video, dia macam ada goyang-goyang sikit kan. Saya ada bawa stabilizer juga untuk YouTube channel. Saya ada YouTube channel, cuma tak aktif sangat lah. Tapi saya ada upload konten juga, konten travel saya. Okay, terima kasih Zarfarina. Banyak tu yang kita dapat tahu berkenaan khususnya bagaimana wanita travel. Yes. Ingatkan bawa 2 beg dengan baju je, perlu bawa kamera juga. Bawa kamera dah lah, 2 beg tambah ni, bawa lagi kamera kan. Bagus. Kalau Moji sini, mungkin sebelum kita pergi kepada penutup kan, pastinya yang paling penting ni ialah tips. Selain daripada hand sanitizer tadi dah sebut, selain daripada face mask dah sebut, selain daripada bawa equipment, tukar baju, mungkin ada tips-tips tambahan. Contoh dalam beg ni, mungkin ada benda tambahan selain yang perlu tambah. Jangan tak pistol pula dalam tu. Tak, saya rasa yang kalau betul saya perlu tambah adalah macam tadi hand sanitizer dan juga face mask. Face mask, benda yang kita boleh bawa daripada Malaysia, yang kita perlu beli, bawa daripada Malaysia. Kita takut kat luar negara tu lebih mahal. Ataupun kalau dalam Malaysia sekalipun, kalau kita dah boleh beli kat sini, takut kita keluar pergi ke negeri lain, tiba-tiba mungkin harga dia berbeza. Jadi atau mungkin susah nak dapat. Jadi bawa siap-siap benda ni. Dan make sure bila kita pergi ke destinasi kita tu, kita try avoid tempat-tempat yang padat. Dan jarak-jarakkan lah. Ataupun pilih waktu yang berbeza. Kalau contoh mungkin waktu sunrise tu terlalu padat, kita jarakkan lah kita punya antara satu sama lain lah kan. Also, kita kena jaga bajet kita. Jaga bajet tu penting lah as a backpackers. Jangan campak macam tu je kan. Walaupun hotel, kalau tengah murah sekarang ni. Kalau dulu hotel yang sama harga berbeza. Sekarang hotel yang berbeza, harga yang sama. Buat pilihan yang tepat. Okey, Cik Bagus boleh sign Abang Muji. Moji setuju tak kalau saya katakan selepas ni semua travel kena jana duit daripada travel tu. Buatlah video ke apa ke, at least dia dapat returns. Betul. RM1, RM2. Itu kita build up kita punya hard skill kita juga. Macam mana kita nak generate duit daripada apa yang kita telah laburkan, ataupun daripada tempat kita nak pergi, ataupun daripada pengalaman kita tu. Cuba generate something. Mungkin boleh jadi macam personal shopper macam tu. Idea yang baik. Lah. Mudah kan tu. Kalau contoh saya pergi Penang, orang kata belikan, contohlah dia kata nak jeruk Pak Ali ke benda ke kan. Saya boleh belikanlah satu beg penuh. Sebab tu kadang bawa beg, kadang tak penuh, kosong. Balik tu penuh lah. Sebab apa? Beli barang untuk orang. Kalau order durian daripada Pahang, macam nak bawa balik? Durian tu tak boleh lah. Itu kalau yang pergi bawa kereta sendiri ke boleh lah kot. Kalau backpack, celah mana. Dahsyat apa minta refund durian Isi lah kot. Tapi tak janjilah ada. Saya silap dia biji dah sampai. Okey. So, akhirnya terima kasih kepada Moji sedia berkongsi dengan kami walaupun dalam keadaan yang agak sejuk. Sebenarnya kami nak cuba untuk selongkar beg dia ni. Tapi rupanya beg kerja, bukannya beg travel. Tapi lepas ni lepas ni kalau datang sekali lagi, kita minta dia bawa beg travel dia tu. Jemput saya bawa beg yang besar tu, macam-macam dalam tu ada. 20 liter? 75. Nanti kita boleh share buat tips tu kan, macam mana nak isi barang dalam Baik beg. pun boleh duduk dalam tu. Terima kasih kerana setia bersama kami Darah Muda. Pastinya malam ini saya ingin menyampaikan kepada anda, Moji dan juga Zarfarina, mohon kepada anda seluruh rakyat Malaysia untuk kita jalan-jalan di Malaysia, terokai kawasan-kawasan yang masih belum dilihat dan diteroka lebih dalam. Melaka dikatakan tak ada apa dah sekarang, tinggal sungai saja. Kita kena tengok. Betul-betul. Jangan takut nak travel. Kita kena buka pemikiran kita seluas-luasnya. Itu sahaja daripada kami Darah Muda. Jumpa esok, kita akan bicarakan tentang lifestyle belia pasca COVID-19. Darah Muda.